Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi ta'arin. Kata Musannif, kita muka surat 13 kitab terjemahan Jawi. Wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala fali'annahu law amkana an yalhaqahu al-'adamu lan tafa'anhu al-qidamu likawni wujudihi hina idhin jaizan la wajiban wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadisan kaifa wa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala wa baqa'ihi baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala fali'annahu law amkana an yalhaqahu al-'adamu lan tafa'anhu al-qidamu likawni wujudihi hina izin jaizan la wajiban wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadisan kaifa wa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala wa baqaihi. Terjemah dia kata dia, ada pun bukti wajib baqa', wajibnya sifat kekal bagi Allah Ta'ala. Bukti dia kerana jika sekiranya, jadi kerana jika sekiranya tu nak susun burhan tu. Burhan dia menggunakan kaedah jika sekiranya ada kemungkinan dia ini diekori oleh Adam, oleh ketiadaan. Jika Allah boleh diekori, dihubungi oleh ketiadaan, nescaya ternafi qidam daripadanya. Kalau Allah boleh didatangi tiada, nescaya ternafi qidam. Pasal ada yang boleh membinasakan dia. Kita baca dulu. Nescaya ternafi qidam daripadanya kerana keadaan wujudnya ketika itu harus, bukannya wajib. Dan yang harus itu tiada ada wujudnya kecuali baharu. Bagaimana boleh demikian itu? Bagaimana ia boleh berlaku begitu? Kata dia, baharu saja berlalu. Kita bicara yang lepas, wajibnya qidam. Now, wajibnya baqa'nya Allah Ta'ala. Baik, sambungan kita masih bab burhan. Burhan setelah kita bicara wujud qidam, seterusnya adalah baqa'. Burhan sebut lama dah. Awal lagi bahas kita dalam bab wujud. Burhan ni satu kaedah susun dua rangkai kata ayat sekurang-kurang untuk membentuk satu natijah. Dan burhan adalah kaedah penaklukan akal, menggunakan kaedah berfikir yang waras untuk menegakkan khasnya bab ketuhanan ni, apa yang sepatutnya pada Allah Ta'ala. Bahkan apa yang kita nak tegakkan dengan akal ni bukan saja sabit dengan akal, tapi sabit dengan nafs. Jadi apa yang kita dapat kesimpulan daripada bab ni adalah kesimpulan daripada nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita nak bicara ni burhan. Burhan apa pula? Burhan baqa'. Kaedah berfikir dia macam ni. Jika sekiranya ada kemungkinan Allah boleh diekori Adam. Istilah diekori Adam ni, kalaulah Allah ni boleh jadi tiada. Tu bahasa cakap kita gitu ada. Maksudnya kalaulah boleh Allah Ta'ala ni binasa, kalaulah Allah ni boleh jadi satu hari esok dia tiada. Itulah maksud dia, Allah boleh diekori oleh Adam. Maksud ekor tu yalhaqa, lahiqa yalhaqu ni dihubungi. Maksudnya kalau Allah lah ada keberangkalian, dia akan binasa. Itu bahasa kita lah kan? Kalau lah ada keberangkalian dia boleh binasa, apa akan jadi? Nescaya terjadi ternafi qidam. Nescaya Allah bukan qidam. Kenapa?
Kidam ni Allah sedia ada, wajib ada. Bila kalau ikut dari si kaedah penakulan akal dia, Allah yang kidam, mana mungkin dia binasa? Allah kidam, mana mungkin dia fana? Siapa? Siapa akan fanakan dia? Siapa akan binasakan dia? Ada dia pun sedia. Siapa yang akan binasakan dia? Boleh faham? Macam mana tak binasa? Pasal dia bukan jenis binasa. Ada dia memang ada, sedia ada. Mana boleh dia dihubungi oleh binasa? Yang boleh dihubungi oleh binasa dan hancur musnah ni adalah sesuatu yang memang asal tak ada, lepas tu dia ada. Lepas tu bila dah diadakan, bolehlah dibinasakan dan boleh diadakan sekali lagi. Allah dia memang sedia, memang ada, wajib ada. Bila dia wajib ada, mana mungkin dia akan binasa? Atau persoalannya, siapa akan binasakan dia? Siapa yang bertaraf yang lebih tinggi yang boleh binasakan dia? Subhanallah. Tu yang dia kata, sekiranya ada keberangkalian, ada kemungkinan dia diekori, dihubungi oleh ada keberangkalian Adam, boleh keberangkalian tiada. Maksud tiada ni musnah, hancur, mati, hilang, rosak atau seumpamanya. Maksud tak ada. Apakah jadi ternafilah kidam daripada Allah Ta'ala. Saya dah tunjuk di kaitan antara kidam dengan baqa. Satu sipir ulama, kidam baqa ni dua sipir besar. Allah yang kidam mesti baqa. Ternafi baqa, ternafi kidam. Siapa yang baqa mestilah kidam, mesti. Kalau ada baqa yang mendatang, kita ada bicara bab-bab mendatang itu kan. Kalau ada bab baqa yang mendatang, syurga neraka yang kekal, dia bukan kekal sebenarnya. Allah yang bagi kekal. Ada yang mengekalkan dia. Pasal ada yang menjadikan dia, ada yang mengekalkan dia. Allah ni memang dia sedia, dia tersedia dia, mustahil dia akan binasa. Jadi kalau langit bumi, syurga neraka ni Allah Ta'ala kekalkan. Itu kekal bukan kekal zati namanya. Itu kekal aridi, kekal yang li ghairi. Allah yang nak kekalkan syurga neraka. Tapi kekalnya Allah adalah hukum akal. Dengan mana? Tak munasabah, Allah akan binasa. Kalau syurga neraka, apa masalah? Ni Allah Ta'ala nak binasa kerana syurga neraka. Itu atas hukum akal asal lah, kita ada bicara sikit banyak itu. Tapi kalau Allah, mana mungkin dia akan binasa? So, siapa akan binasakan dia? Tak mungkin dia akan binasa. Bahkan yang binasa ni kita. Yang tu yang digunakan kaedah berfikir. Kalau Allah Ta'ala ni barangkalinya boleh jadi dia binasa, tentulah ternafi daripada dia kidam. Baik, bila ternafi kidam apa jadi? Kerana boleh ternafi daripadanya kidam kerana keadaan wujudnya ketika itu harus, bukannya wajib. Ternafi kidam pasal apa? Pasal Allah bila boleh dibinasakan, tentulah ada dia, bukan ada yang wajib. Pasal ada dia, tentulah ada yang mengadakan dia. Pasal tu ada yang akan membinasakan dia. Dia nak ajar kita berfikir situ. Setiap yang boleh dibinasakan, tentulah dia mesti berasal daripada tak ada sesuatu yang mengadakan dia. Allah bila boleh dibinasa, berarti ada yang mengadakan dia. Jadi dia bukan kidam, dia makhluk, dia baharu saja yang ada keberangkalian binasa. Pasal baharu saja yang asal tak ada, dia ada dan boleh ditiada. Allah memang ada, sedia ada, wajib ada. Dia tak sedia ada, wajib ada, memang ada. Mana mungkin dia akan binasa? Subhanallah, subhanallah. Tak masuk akal sama sekali. Mustahil akal sama sekali. Orang kata tak boleh terima sama sekali. Akal ni kata is nonsense, ridiculous, mengarut, merepek, bodoh, bengap. Apa lagi nak berasa? Tak faham ke? Kalau Allah boleh binasa, maksudnya dia bukan kidam. Pasal ada yang membaharukan dia, ada yang mengadakan dia. Itu yang adakan dia pula macam mana? Tentulah dia pun, kalau dia pun boleh binasa, ada yang mengadakan dia. Lepas tu berantai, itulah nama dia tasalsul. Tasalsul mustahil dalam bab ketuhanan. Ataupun berantai patah balik ke depan. Itu nama dia daur. Daur apa benda? Bab ketuhanan daur. Tuhan ni mesti dia mutlak. Dia asa mutlak. Dia kuasa mutlak. Ada dia ada mutlak. Ada dia ada kidam. Zat dia zat kidam. Sifat dia sifat kidam. Segala sifat kamalah dia kidam. Macam mana zat dia kidam, itulah segala sifat dia kidam. Ya Allah.
Jadi ada pun Allah boleh ada keberangkalan binasa. Ni bukan sifat Tuhan, ni sifat makhluk. Satu dia kata kalau ternafilah baqa pada Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala ternafi juga daripada kidam. Pasal apa? Setiap yang boleh binasa mustahil dia kidam, kerana setiap yang binasa hanya makhluk. Tuhan takkan binasa. Tuhan tak ada keberangkalan binasa sama sekali. It is impossible. Impossible. Kalau ada orang cuba nak fikir, silakan berfikir. Boleh tak berfikir untuk menerima kenyataan bolehkah keberangkalan Tuhan ini tiada. Begitu juga dah lajak suruh fikirlah elok, betul ke Allah Ta'ala ni ada muka, tangan, ada muka, tangan, mata? Boleh kan? Adakah itu termasuk dalam sifat yang layak pada Allah Ta'ala? Dia fikir dalam masak-masak sikit, mata-mata sikit, jangan buat bodoh, bengap gitu, ambil ikut tak faham habis bengap. Bahasa berbuat tu memang kena bubuh perkataan dia tu sikit kan. Sebut perkataan tak elok pada benda tak elok ni supaya kita benci dia awal-awal ni. Itu tujuan. Satu dadah orang sebut apa? Najis dadah, supaya nampaknya taik. Jauhilah najis dadah. Dadah ni najis. Dadah bukan tik ayam, tik lembu, bukan tik babi, tapi dia letak tak najis nak menunjukkan jijik yang dadah. Macam itulah. Ni bahasa tu, bahasa. Jadi Allah Ta'ala mustahil dia boleh ada binasa. Pasal kalau dia boleh binasa, ternafi kidam. Lagi dia kata bila ternafi wujudnya, jadi bila ternafi kidam, nescaya wujud Allah Ta'ala bukan wajib. Wujud dia harus. Wujud dia martabat makhluk. Wujud dia bukan wajibul wajib, bukan wujubul wujud kan? Bukan wajib wujud, tapi jaizul wujud, mumkinul wujud. Dia maslubul wujud. Siapa? Wujud yang boleh tiada. Dia bukan wajib wujud. Allah yang wajib wujud macam mana? Memang sedia wujud, kekal wujud, dan tak pernah berubah untuk dia. Walaupun mewujudkan hal lain, dia tak berubah daripada keadaan asal dia. Dia tetap dia, tak ada kurang apa benda sekalipun dilalui oleh masa ataupun zaman ataupun sebab. Ni Allah. Pasal apa? Dia yang buat setiap sesuatu. Mana mungkin dia dipengaruhi oleh sesuatu? Dia yang buat sesuatu. Mana mungkin dia dipengaruhi oleh sesuatu? Dia yang buat sesuatu. Mana mungkin dia dipengaruhi oleh sesuatu? Tak ada. Kalau dia buat macam tu, mesti ada makna dia. Mesti ada makna dia, ada rahsia dia. Dan makhluk-makhluk dia yang dengan itu dia buat sesuatu di atas peraturan yang dia buat. Buat pun bukan datang berhajat, tapi datang menzahirkan kebijaksanaan dia, hikmah dia, betapa kesempurnaan dia. Dia buat itu. Dia buat itu sedikit pun apa yang dia buat tak memengaruhi dia. Subhanallah. Satu Allah Ta'ala bila dia buat makhluk, itu makhluk yang dia buat boleh makhluk yang dia buat memang binasa. Betul, dia pun binasa sekali dengan makhluk. Sama dengan makhluk dia. Bila sama dengan makhluk, wujud Allah Ta'ala bukan wajib. Wujud dia jaiz, harus. Pasal dia mungkinul wujud, dia jaizul wujud. Bila jaizul wujud, mungkinul wujud, maksudnya mustahil kidam. Mustahil kidam pasal dia jaizul wujud, mungkinul wujud, maslubul wujud. Sedangkan Allah zati wujud, wajib wujud. Bagi beza tu. Saya saja sebut ulang tu supaya matang, supaya reti. Ayat ni kadang kita tak biasa dengar kan? Tambah tak biasa belajar kan? Kalau biasa belajar pun kadang faham tu ikut lain. Yang ni memang nak ajar betul-betul ni, bagi faham betul-betul kita ke Allah ni. Masya Allah. Sebut Allah padan dah. Qulillahumma zarhum bi khawdihim yal'abun. Allah Ta'ala kata, kalau engkau ni Muhammad, kalau beriman betul, kau sebut ya Allah, zarhum bi khawdihim yal'abun. Sebut ya Allah, memang tenang hati, akan rasa gerun di hati. Semua sifat kecintaan akan terbit daripada hati sanubari. Makhluk macam mana? Zarhum bi khawdihim yal'abun. Apa permainan mereka, tipu daya mereka macam mana? Allah Ta'ala kata, peduli lah dia. Nak menunjukkan apa? Boleh kenal Allah, ingat Allah, rujuk ke Allah. Nikmat paling besar. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, kalau dalam peperangan kena panah, kena lembing, nak kena cabut panah misalnya,
di badan mereka, apa kaedah nak bagi boleh cabut supaya tak sakit? Solat. Zikir. Kemuncak zikir mana? Solat. Macam mana nak cabut panah yang gigi dia tu, kalau cabut bercangkuk belakang tu lagi sakit daripada masa dia masuk. Masuk satu je, keluar dua. Macam mana? Cuci, ambil wuduk, ya. Mayang Allahu Akbar. Cabut. Sedar. Bukan pesan tak sedar. Tak sakit. Terlalu asyik dengan Allah Ta'ala. Kita tak ada tu. Nyamuk pun tak ada apa-apa pun. Batang mayang lah bodoh, mayang itu bopi bodoh tu. Tak boleh. Mana mau yang mayang itu teradul lugoh itu pun kena merapu. Tambah mayang tu goyang-goyang itu, mayang apa dia? Belajar kat mana? Jadi nak sebut apa ni? Jadi mustahil Allah Ta'ala ni dia dihukumi oleh tiada. Pasal mana mungkin dia tiada? Pasal dia yang mengadakan semua. Takkan dia bagi-bagi ada makhluk, lepas tu dia tak ada, makhluk ada. Kita kelata apa? Kita kartun apa? Kalau kita, yalah makhluk memanglah kita buat-buat rumah, kita mati, rumah orang lain duduk. Tu ya. Makhluk je tu. Allah. Oi. Tuhan ni. Makhluk pun ada, sabit ada Allah Ta'ala. Mana mungkin makhluk boleh ada, Allah Ta'ala tak ada? Mana mungkin? Satu, Allah wajib wujud, kita mungkinul wujud. Kalau Allah pun boleh jadi binasa, dia pun bukan wajib wujud, dia pun makhluk juga. Yang menghidupkan dia, yang mengadakan dia, yang mematikan dia, itulah Tuhan. Ada ke yang mematikan dia? Merepek apa? Mengarut apa? Jadi ternafilah binasa pada Allah Ta'ala, tentulah sabit baqa. Itulah nak dapat, itulah burhan tu. Burhan ni dengar saya sebut tu tuan, kena faham betul. Masya-Allah, tak boleh langsung pada Allah Taala macam ni. Subhanallah. Sampai orang kata apa? Kita menerima faham tu. Dia bukan hafal tau. Faham tu sebenarnya dia benda besar. Satu, Nabi SAW isyarat, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan dengan dia, Allah Ta'ala bagi faham dalam din, dalam agama. Faham tu, bukan apa. Dan antara jalan nak faham apa, itu dah, tu jalan nak apa, tapi bukan maksud. Satu, dah hafal Quran, dah hafal kitab, dah hafal matan, dah hafal, selesai dah kah? Belum lagi. Macam tu tak payah hafal lah, kepala otak. Satu kena borak tu. Maksudnya ada tempat kena hafal. Ada tempat kena hafal. Dah hafal tu memudahkan kita untuk dapat kita nak dapat ni. Baik. Antaranya kalau kita pondok hafal ni. Saya hafal yang ni dah tua, dia lambat lagi. Tapi berfikir boleh. Dan tu saya ngaji Tok Guru ajar kata dia. Saya duduk Tuan Guru Haji Ghazali lah, orang Datuk. Saya ngaji pun masuk umur 17, masuk 18 lepas SPM, mau ngadap, mau jumpa dia, mau jumpa Tok Guru. Dan dia ajar, dia tak ajar dengan cara mengapai, tapi dia ajar dengan cara faham. Dia boleh mengapai, ajar mengapai, dia boleh paksa kami mengapai, tapi dia suruh faham. Dia ajar untuk suruh faham. Ingatlah, kata dia. Dia suruh ingat tu, tak kira dia bercakap lah, patah lah, pantun lah, macam apa. Nak bagi kita suruh ingat. Dia, kalau benda yang dah mengaji, dia tanya, dia tahu tak boleh. Tak boleh nak bergomoi lah, katanya. Geram kita dengar. Pasal tak boleh jawab tu. Tak boleh gomoi lah, katanya. Terbakar dengar. Balik telaah selalu. Esok kalau dia tanya, duduk dalam kelas saya, kalau dia tanya tu, saya lah orang paling depan jawab. Salah pun salah lah, janji aku jawab. Tapi berfikirlah dulu, takkan jawab salah, yang buat bingung. Dia tanya tu, pasal apa ni? Ni kenapa, katanya. Jawab tu. Jar majrur munjawarah tu apa, kata dia. Kita sebut hadza juru dhabin qaribin. Dia telinga kurang dengar sikit. Memang orang tak kenal kata macam kurang ajar cakap hantu guru. Tak, pasal kena cakap kuat sikit dengan dia. Macam tu, dekah gitu.
Cakap kuat dengan dia. Lagi dia tanya, kita jawab lah. Nak cerita apa tu? Nak cerita pasal dia ajar prinsip pelajaran kena ingat. Antara kaedah ingat ni ngapai. Cuma bila ngapai umur walaupun dah 18, 19, 20 orang ngapai, dia tak macam ngapai umur 10, 11, 12, 13, 14 lain. Satu ngapai ni masa kecil. Boleh je ngapai masa tua, boleh. Bukan tak boleh langsung, tapi dia kena himmah tinggi. Himmah tinggi. Saya ngajak Tok Nek ajak Nahu kat Tok Nek dengan Tok Wan, orang tua-tua boleh faham, tapi main sekali lagi lupa. Main dengan cucu, main masak dapur, buat kuih raya. Habis sikit lah saya sebut itu kan. Satu, pondok ni kena orang muda-muda mengaji, bukan orang tua. Tak boleh, tapi kalau orang tua mengaji macam orang muda, ngapai, muzakarah, mutalaah, tanya jawab, diskusi, soal jawab. Kalah budak-budak ni ditumpang ong dengan orang tua. Kalau sebalik pula, budak-budak orang tua ulah malas, budak-budak main mengaji rajin macam mana? Orang tua kena tumpang ong budak-budak mengaji. Budak-budak kecil-kecil dah pandai. Aku ni tua-tua bodoh. Bangun. Jangan tidur. Budak-budak kecil-kecil tanya boleh jawab. Aku ni dah besar bengap, bodoh apa pun tak tahu. Alah, malang sungguhlah. Menyesal itu satu hal, tapi takkanlah biar bodoh. Usaha lebih. Masih hantar lah. Oi, kasarnya bahasa. Habis tu nak kata apa? Pondok ni bukan tempat untuk menghabiskan sisa-sisa hidup. Sikit bahasa itu ni kan. Ada orang mengaji pondok saya tu. Saya ngajak tu, saya pesan sebut pasal. Kalau arwah Fatih Tok Guru tu, dia main pondok, memang ayat tu dia sebut. Pondok ni tempat orang nak hidup, bukan tempat orang nak mati. Orang nak hidup tu boleh dua syarah tu. Nak hidup tu nak hidupkan hati dia yang dah mati, bagi hidup. Nak hidup tu supaya dia memang hidup ilmu dalam diri dia. Dia keluar tu, dia hidup dengan ilmu di tempat lain. Dia balik. Tu orang main mengaji. Bukan orang yang main mati. Main ni jiwa dah mati lah. Tak apa, mati lah. Ilmu pun mati lah. Ilmu pun tak boleh telan. Amal pun teruk. Duduk pondok dah kuat isi okok. Tak payah di. Tu belah. Balik. Pasak sikit lah. Tapi tak betul ke saya? Duduk pondok untuk sekadar nak main mengaji je kah? Tak ada ubah diri kah? Macam tu kah? Sikit lah sebut kan. Okey, itu sikit nasihat. Apalah, kita punya fokus burhan ni. Burhan jangan tak faham. Allah kalau ternafi kidam ada dia, ternafi baqa, ternafi kidam. Kenapa boleh ternafi tu? Bagi faham. Tentu setiap yang kidam mesti baqa. Allah baqa. Mesti bila dia baqa ni, pasal apa dia baqa? Munasabahnya, relevannya. Bila dia baqa, tentu dia kidam. Dia tak kidam dia, itulah dia baqa. Pasal siapa akan binasakan dia? Itu yang bagi faham apa dia kidam tu. Pasal dia sedia, memang ada, wajib ada. Tentulah di atas sedia dan wajib ada. Siapa akan binasakan dia? Yang boleh binasa ni makhluk. Kalau Allah boleh binasa, maksudnya Allah bukan wajib ada, bukan sedia ada. Dia baru ada. Itu dia kata, Allah Ta'ala ni kalau dia boleh ada binasa, ternafi kidam, pasal wujud Allah Ta'ala ni ialah wujud baru, bukan wujud wajib. Dia wujud yang baru. Pasal baru, asal tak ada, satu boleh tiada. Allah memang ada, memang ada. Mustahil tiada. Satu, belajar sepil kita ulama sebut ni, Masya Allah. Ngaji mengadap betul-betul ni, memang kita akan sampai satu tahap yang para ulama kita sampai tahap ni. Apa dia? Hasbi Rabbi jalallah. Cukuplah aku ke Allah ni cukup dah untuk aku. Allah beri dia kafi. Tu urdu sikit lah. Apa dia? Allah ni cukup dah untuk aku. Allah is enough for me. Siapa? Allah. Walaupun kita fakir miskin, Tuhan kita kaya, nak apa lagi? Ada orang dia punya faham tu kuat sampai teratur. Allah kaya, kita miskin pun apa masalah. Allah kaya, nak minta lah.
Dia tak bagi ke? Dia biar kita punya sia-sia ke? Tapi bagi bukan untuk mewah-mewah hidup, enjoy. No, that's not our way. That's syaitan way, nafsu way. Kita punya jalan apa way? Orang bunyi gitu ke? Kita punya jalan ni buat untuk taat Allah Ta'ala, buat untuk cari redha Allah Ta'ala. Tambah kita tak kumpul benda dunia. Kita ni nak apa? Nak ke Allah, untuk Allah, minallah, billah, minallah, ilallah. Macam mana nak realisasi hidup begitu? Oi, besar kena belajar. Lepas tu bila kita pakai miskin sekali pun minta Allah bagi. Dia bagi ikut siapa? Macam-macam. Dia bagi ikut langit, dia bagi ikut bumi, dia bagi ikut monyet, dia bagi ikut orang, dia bagi ikut virus, dia bagi ikut macam-macam. Bagi ikut hujan, bagi ikut sawit. Kadang bagi ikut makrok, bagi ikut orang kafir, bagi ikut orang kafir. Macam-macam tu huraian tu. Macam mana boleh bagi orang kafir? Orang kafir buat kereta, kita tak payah fikir buat kereta. Dia buat kereta, dia jadi kuli kita buat kereta, elok kita naik. Kita nak fikir dia buat basikal pun susah. Dia buat fikir untuk kereta untuk kita beli naik siu jalan. Rosak bagi dia repair. Repair kita aku. Tak payah fikir kita nak repair ke mana. Tu kata dia jadi kuli untuk kita. Kalau tidak, kita kuli untuk dia. Kita buka bengkel, kita jadi kuli repair kereta Cina. Cina jadi token. Macam bodoh lah. Tak faham surah. Lepas tu kuli ni patutnya bukan orang Islam. Orang Islam ni bos. Panjang tu nak syarah tu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi Allah ni di atas sifat dia yang kidam, tentu dia baqa. Itu dia kata kalau Allah Ta'ala tak kidam, dia tak baqa, nescaya tenafi kidam. Tenafi kidam maksudnya wujud dia bukan wajib, wujud dia harus. Bila wujud dia harus, Allah Ta'ala baru, maksudnya Allah Ta'ala ni bukan Tuhan. Dah boleh mati, boleh binasa, benda boleh rosak, takkan jadi Tuhan. Satu cerdiknya kita, saya ngaji pun terus sebut apa? Cerdiknya kita, apa dia? Kita sentiasa ingat dan mencari yang kekal. Kita bukan ingat dan mencari benda yang binasa. Benda yang binasa kita ambil pasal tak dapat tiada. Tapi dalam hati hanya ingat yang kekal. Boleh faham? Itu prinsip tu. Prinsip akidah besar tu. Siapa dia hak kekal siapa? Allah. Yang binasa ni siapa? Kita, makhluk, tempat tinggal. Buat ni tak dapat tidak. Tapi buat tempat tinggal pakai daun nipah, teruk ke lah. Kena 2 tahun buat atap lain kan. Buat rumah pakai canvas saja. Boleh, tapi main ni ribut lagi, tercabut habis. Tiang-tiang dekat bumi, hujan lebat, lembek tanah, piu terbang, jenuh berpegang tali. Carilah kayu ke batu ke. Tak perlulah besi. Tapi kalau ada besi pula untuk jadi tiang dia, besi lah. Tapi bukan tu matlamat lah. Itu atas kata long termnya, masa akan datang, untuk orang lain boleh bermanfaat. Tapi hati ni siapa? La ilaha illallah. Ni tetap makhluk. Letak dia tempat makhluk. Ambil makhluk. Ambil dia atas jalan sebab. Hati sentiasa ingat siapa yang musabbibul asbab. La ilaha illallah. Tambah pula hati boleh banding beza. Tengok ni aku buat, ni makhluk buat. Jauh sangat apa yang makhluk buat dengan kau buat ya Allah. La ilaha illallah. Dan jauh sangat makhluk dengan kau ya Allah. Kau kekal. Makhluk ni batu ke emas ke, intam berlian ke, besi sekalipun, hebat macam mana sekalipun, hancur lebu binasa juga. Wa yabqa wajhu rabbik, yang kekal zatmu ya Allah. Makhluk semua binasa. Nanti kita ngaji tauhid nak bagi dapat tu. Cuma terang nak dapat tu, macam perak lah sikit. Kena duduk tempat aneh, kena mengaji masa panjang, kena berlapak, kena mengaji kitab, kena hafal, pagi mengaji, duha mengaji. Ni kita banyak ada cuti-cuti kan ni, saya ada kerja-kerja apa sikit lah.
Kalau dah mula mengaji tu, dah memang tu yang tu pun tengok munasabah kan esok kan. Kalau ada projek yang kena buat apa terpaksa kena tangguh Ustaz. Ada juga kena tangguh kat mengaji nanti kan. Tapi nak cerita apa ni? Mengaji ni dia satu benda besar dalam hidup kita. Tak boleh nak berhenti kan. Gaji. Tu mengaji. Dia betul apa? Yang kita punya duk amal pula. Supaya betul kita punya lifestyle kita, cara hidup kita, maksud hidup kita, cita-cita hidup kita, our mission, don't forget it. Our mission and vision, don't forget it. That yang memacu ke mana hala tuju hidup kita. Tak betul kita punya mission dan vision rosak kita. Satu kena bagi betul, dia kena cari hak kekal Allah. Rumah kekal, rumah tak kekal. Kalau rumah kekal pun kita tak kekal. Kita memang tak kekal. Rumah pun nampaknya kekal, 3-4 generasi kekal, tak kekal, hancur. Istana Fir'aun hancur, istana Balqis hancur, istana Namrud hancur, istana negara hancur. Tak hancur lagi lah. Istana Sabah lagi nak sebut. Kalau istana dibuat oleh Nabi Sulaiman pun hancur, istana kita ada apa sangat. Mereka hancur semua. Namrud hancur, Fir'aun hancur. Yang tak binasa hancur ni Allah. Kita pun hancur Allah. Satu sempurnanya kita bila kita sentiasa ingat yang kekal. Gagalnya kita bila kita ingat sentiasa duk ingat benda yang hancur dan binasa. Tapi bagus kalau kita sentiasa rasa kita binasa. Ya Allah, aku ni hidup pasal Kau yang bagi hidup. Aku ni hancur dan binasa. Setiap detik dan saat aku sedang melalui proses jadi tua. Setiap detik dan saat umur aku makin pendek. Engkaulah yang antal baqi ya Allah. Ana fani ya Allah. Engkau yang kekal, aku ni binasa. Barulah kan kita rasa apa yang ada kita ni limpah kurnia taala belaka. Jadi saya nak syarah tu saya nak tunjukkan itulah kefahaman Allah baqa kita fana. La ilaha illallah he baqa me fana he baqa. La ilaha illallah. Nanti kita syair, nanti ada masa nanti saya pun nak buat syair lah, buat sajak ke apa kan. Saya tengok ulama-ulama kita ni, antara mereka ni bila faham baik tauhid ke fiqh ke tasawuf ke nahwu ke saraf ke apa lagi sebut qiraat ke apa saja ilmu, di atas kebijaksanaan dan kehalusan jiwa mereka dengan apa yang mereka faham ni, dia akan bersastra. Dia akan ada hasil-hasil karya dia dalam bentuk-bentuk sastra ni. Bercakap, berpantun, bersajak, bersyair. Buat apa ni? Untuk apa ni? Untuk menunjukkan ni kefahaman mereka dengan Allah Ta'ala, dengan tauhid dia, fiqh dia, tasawuf dia, nahwu dia, saraf dia, apa lagi ya? Dan qiraat dia, apa saja bidang ilmu siap, semua ada diwan syu'ara mereka. Imam Syafi'i pun ada diwan Syafi'i, maksudnya karya-karya Imam Syafi'i dia sebut. Saya tak ada lagi lah karya, saya tak pandai berkarya. Kut satu hari esok berkarya kan. Ada orang nak minta lagi lah buat. Dulu saya rajin juga buat sajak. Saya duduk bagian Datuk dulu, masa saya duduk sana ngaji dengan ada ngaji Tok Guru, ada ngaji sistem nizami, sistem kelas ni ada juga. Jadi setiap tahun dia ada pertandingan, buat grup-grup, nama kumpulan firqah-firqah ni bertanding tafsir, syarahan, nasyid lah apa. Ada dalam tu sajak. Saya kata susah cari, saya buat. Saya ingat lagi zaman saya dulu buat tu, ada satu sajak, ada budak tu dalam grup saya tu. Masa tu saya pelajar lagi lah. Saya buat sajak tu, dia antara pelajar yang istilahnya tak ada aktiviti yang dia boleh ambil. Sukan tak pandai, ni tak boleh, syarah tak boleh. Budak dia pun biasa aja, budak lurus ya.
Saya buat saja, saya latih dia mendeklamasikan saja. Menang nombor 1. Nama bapa dia saya lupa, tapi nama budak dia Abbas. Memang budaknya pun Abbas. Abbas tahu mana? Tahu? Muka masam. Abbas wa tawalla. Abbas ni Abu Sang Qamtarira. Orang muka masam. Budak ni budak muka serius. Saya ajak, saya buat saja, saya bagi dia baca apa saya ajar dia macam mana nak deklamasi saja. Nak dengar? Saya sebut, saya ingat lagi tau, sejak saya buat tu. Allah. Mula-mula gempak lah sejak tu. Saya nak cerita karya sikit, saya nak sebut karya. Saya nak syarahkan karya ni. Dunia. Dia punya pembukaan tu. Dunia adalah binasa, Allah yang kekal. Allah jua, tak ingat saya apa-apa saya sebut tu. Tapi Allah jua yang kekal. Gempa tu pasal style tu kan. Saya perempuan, tunjuklah budak-budak perempuan. Wah. Harta, pangkat, rosak dan binasa. Budak tu pula lupa budak tu. Jenis muka apa serius. Dia kalau masih saja ni dia tak terpengaruh dengan orang gelak kan, orang menangis kan apa, dia tak boleh aku cerita aku asuh aku lagu mana macam tu aku buat. Steady budak tu. Jadi satu main pondok kan kena budak macam tu best. Bagi tugas tu. Budak-budak sensitif tak boleh. Orang gelak je dia berhenti habis out, tak boleh. Dia tak boleh dua tahun mentah. Budak ni dua tahun mentah tak hirau siapa. Okey, nak cerita karya sikit. Panjang umur esok saya buat karya saya. Esok sebelum mula majlis baca karya saya dulu. Karya sajak saya. Kalau saya pergi India macam tu. Malam sebelum majlis budak-budak akan baca karya-karya tutup guru dan ustaz-ustaz mereka. Cerita Nabi, cerita bab ketuhanan, la ilaha illallah, antaranya syair tu. Ada yang memang pamit pada ulama-ulama dulu. Kita tu antaranya. Esok jangan kata saya tuan-tuan pun semua pekat berkarya memang orang selalunya kalau orang yang orang kata apa, kepahaman dia tinggi, kebijaksanaan dia pun tinggi, dia akan cari bahasa-bahasa pendek yang ini jadi kata-kata pemati. Dengar saya buat. Ya Allah, misalnya tu, ya Allah, binasanya alam ni menandakan kidammu. Cantik bahasa tu. Kita tak faham, kita terhegeh-hegeh nak faham. Dia daripada kefahaman dia boleh berkarya. Makhluk ni menandakan kebijaksanaanmu. Adanya makhluk, aku tak terkesan dengan makhluk, tapi aku dapat melihat kezahiranmu. Tauhid yang lain kan. Hidupnya aku bukan menunjukkan hidupnya aku. Aku gembira pasal kau menghidupkanku. Gila kan kalau sebut tu. Best apa faham ni. Memang best. Orang ahli tauhid dia buat karya, kita akan kagum dengan karya-karya tauhid dia. Sedap. Dia punya tauhid dia tu best. Tapi kalau mengapu tu lah kan. Apa dia, cinta sejak aku pandang wajahmu aku tak pernah lupakan kau, macam tu kan. Jangan tunggu lama-lama nanti orang kebah, orang nanti dikebah orang. Cinta pandang pertama lah, cinta macam sampai belacan. Cerita apa bala tak? Duk cerita lagu bodoh tu lah, lirik pun lirik bodoh. Duk cerita awet jantan betina, aku tengok matamu, mu tengok mata aku, mata bertentang mata. Duk cerita judi, duk cerita apa bala. Ada agak karya setan, karya nafsu, karya tauhid macam mana? Kita tak bisa dengar.
Dia karya tu karya. Oh, kita nak faham tu pun susah. Tapi itu dia. Dia tulis tu dia siapa? Munajat dia di belakang kitab tu. Allah, kita tengok. Sebab macam ni dia faham dia. Faham dia dengan Allah Ta'ala ni. Tak pernah kita fikir macam tu dia punya faham. Kita bukan tak boleh faham, tapi kita kena tengok. Masya Allah, fahamnya dia dengan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Tapi kena lalu jalan tauhid. Tak lalu jalan tauhid, tak faham. Tak faham maksud la ilaha illallah tu baca tak faham. Baik. Itu yang kita baca tauhid pun bukan susah no. Kalau Allah Ta'ala ternafi baqa, nescaya ternafi kidam. Pasal wujud Allah Ta'ala tu bukan wajib tapi harus. Nampak dia punya bahasa nampak? Pasal apa pula tak wajib? Pasal Allah kalau dia boleh binasa, maksudnya mestilah ada yang mengadakan dia. Pasal apa? Pasal mestilah ada yang membinasakan dia. Takkan dia tiba-tiba dia binasa. Subhanallah, mesti ada membinasakan dia. Kalau ada yang membinasakan dia, mestilah ada yang mewujudkan dia. Bila ada yang mewujudkan dia, ternafilah dia kidam. Sedangkan tadi tu kita kelahi dah, mesti Allah Ta'ala kidam. Mana mungkin daur tasasul berlaku pada hutanan. Dia tersabitnya kidam ni tentulah bakar dia. Tak erti apa, bodoh bak ni pergi patah balik, mengaji balik bak kidam. Dia mesti kena macam tu. Bodoh tobat mengaji lain. Saya selalu ungkap perkataan tu, bodoh tobat mengaji lain. Sampai ada budak duduk mengaji, mak dia dah dengar tu, budak tu hafal, hantar video kat kami. Apa dia? Tobat mengaji lain. Ni tu dia sebut. Ustaz Mat kata tobat mengaji lain. Bila ustaz nak main Melaka, kata dia. Hai, suruh pergi Melaka pula lah. Nak pergi Selangor pun tak boleh. Kena buat surat lah. Nak cerita apa ni? Memang saya selalu sebut tu, tobat mengaji lain. Dah bodoh nak buat lagu dah. Umur 80 pun bodoh, tobat mengaji lain. Tobat ni at-taibu minaz zambi kama la zamalla. Orang bertobat macam orang tak ada dosa. Tapi tobat sungguh-sungguh. Mengaji sini macam baby baru nak belajar. Jangan mengaji sini macam profesor buat macam 10 tahun. Tampak lagi. Walaupun main dah tua. Oh, kasar sikit tau. Ya. Main sini dia tak bodoh tu macam budak-budak. Main cara budak-budak. Walaupun umur tua. Dan memang kalau orang nak mengaji, saya punya pengalaman kalau mengaji pondok arwah Fatih dulu pun macam tu. Main umur 70, 80 dah. Dia punya malu kat budak-budak lah. Kan budak-budak kan untuk guru tak ada. Naik imam ni, budak kecil-kecil ya, umur 14, 15 jadi imam. Dia kata apa? Ish, pakcik malu lah. Umur 80 pun tak biasa jadi imam ni. Ni umur kecil-kecil, umur 14, 15 dah jadi imam. Baca sedap-sedap lah tu. Duduk bukan baca Wadduha ke bawah. Semua tu baca. Juzuk 29, juzuk 30, Baqarah, surah Kahfi. Ui, baca surah Yasin. Dalam semayang baca. Saya ni tak tahu apa lah, malu lah. Ish, tak boleh nak angkat muka lah, malu tengok budak-budak. Tapi tak tua lah, kata dia dah terlambat nak mengaji. Dah terlambat pun taubat tu besar. Mati tu macam hukum budak-budak. Macam budak-budak baru lahir. Mudah-mudahan Allah tak nak bagi kita tu. Bagi apa? Bagi taubat tu. Taubat tu bukan saja hak baru mengaji. Saya pun kena taubat hari-hari. Ini apa? Taubat saya, taubat lain. Atas nama taubat. Taubat apa? Taubat lalai. Taubat tak ingat dia. Taubat tak rujuk kat dia. Taubat tak sedap kat dia. Taubat tak boleh tauhid kat dia. Itu taubat kita. Taubat orang tak semayang lain, dia kena taubat, kena pergi semayang. Taubat orang bodoh tak pergi mengaji, kena pergi mengaji. Tak sama. Satu, Nabi-Nabi pun bertaubat, tapi bukan taubat pasal dosa. Dia rupa dosa. Dosa pun mentabat dia. Pada dia dosa. Sedangkan mana ada dosa, Nabi Rasul maksum. Baik. Jadi atas kita nak faham ni, atas kaedah burhan ni, mana mungkin Allah Ta'ala akan binasa. Pasal sabit kidam dia, maka ternafilah fana dia. Baik. Dan yang harus, kalau Allah Ta'ala ni wujud dia harus, bukan wajib. Pasal apa? Pasal ada yang adakan dia. Ada dia tu harus. Pasal ada yang mengadakan dia. Bukan wajib wujud. Jadi ternafi kidam. Bila dia harus,
Tiada adalah wujudnya kecuali baru. Ada dia baru dia. Mestilah ada yang mengadakan dia. Tak munasabah. Tuhan yang menjadikan kita, dia pun adakan kita. Dia pun makhluk lah itu. Subhanallah. Satu kita kena faham sungguh Allah ni, dia ni memang betul-betul adakan kita. Memang dia memang wajib ada, sedia ada. Memang dialah bagi ada kita. Kita ni asal tak ada. Kena bagi ada perasaan tu. Ya Allah, Engkau yang bagi ada aku. La ilaha illallah. Sampai masuk dalam hati tu, sedarah sedaging tu, Kau yang adakan aku. Saya ngaji Tok Guru kadang dia buat misal-misal bab tauhid ni. Dia buat misal dengan mak bapak, bab misal suami isteri. Buat misal lah tu untuk bagi terasa hati. Kita nak rasa ke Tuhan bagi ada aku kena payah. Cuba rasa macam ni. Kalau isteri, isteri kadang dia senang. Satu orang perempuan kadang senang dapat tauhid banding orang jantan. Dengar saya tak? Orang perempuan senang dapat ngaji tauhid, orang jantan payah sikit. Pasal dia ada ego lah. Dia ada besar kepala. Orang perempuan ni memang rasa lemah. Suami pula backing. Bengih lah tu. Macam mana? Bukan boleh angkat muka sikit. Dekah lah tu lelaki. Isteri pula tak kerja pula, tak ada pendapatan. Macam mana? Saya bukan ada harta apa. Abang lah bawa duit kat saya RM10 lah. Ikan masin lah. Ikan masam lah. Bekasam lah. Ikan bilih lah. Tak ada komplain lah. Apa dapat masak lah, olah lah, khidmat aja. Dia kata tak sedap pun mengaku lah memang kita bodoh, bukan pandai masak pun. Orang perempuan senang tu. Senang rendah diri. Dia senang mengaku, Ya Allah, Kau yang cipta aku. Semua ni takdir daripadamu. La ilaha illa anta. Aku ni lemah, aku dhaif. Aku pula perempuan. Dia senang tu. Orang jantan jangan. Orang jantan dia duk rasa dia jantan, dia rasa macam dia besar, habis dia tak boleh jadi hamba yang. Tapi kalau dia turun, kalah orang perempuan. Orang perempuan pun tak boleh turun terah dia. Tapi macam mana pun apa, setiap kita kena mengaji untuk macam mana nak menzahirkan kehambaan diri. Wajib fardu ain tu. Satu kita bila-bila rasa sampai rasa, Ya Allah, Kau yang jadikan aku ni berharap padamu. Aku kerja ni nampak majikan bagi, bodohnya aku. Majikan boleh buat apa, dia pun berharap ke orang lain. Aku harap majikan harap ke orang lain. Majikan pun harap ke aku harap ke majikan. Bodoh mengharap sama makhluk. Kita buat tanggungjawab apa yang kita kena buat. Yang bagi siapa? Allah. Kau lah yang kekal. Aku pun binasa, majikan pun binasa, duit binasa, dunia binasa, anak isteri binasa. Yang kekal hanya-Mu, Ya Allah. Best. Ini tauhid. Inilah tauhid. Inilah kita punya cita-cita, visi dan misi yang kita nak capai. Tauhid dengan Allah Ta'ala. Antara tauhid dengan Allah Ta'ala tu apa? Tauhid dan sifat dia. Apa dia? Dia saja baqa, kita semua binasa. Mi fana, baqa. Dia kekal. Aku binasa. Nanti saya hafal syair tu, saya nyanyi kat tuan-tuan. La ilaha illallah. Sedap tuan-tuan. Kata-kata tu tak ada, nanti saya pegang kata saya bunyi urdu sikit. Pasal hal tu ada, memang benda tu, nasyid tu selalu dinasyidkan masa saya duduk India. Masyhur tu apa, Maulana Rumi kan. Dia pun Rumi tu tak suka. Sebelum dah datang. Bersyair tu dia buat. Lebih bersyair tauhid dia tu. Okey. Masya-Allah. Bukan Maulana Rumi. Maulana Rumi hal lain. Maulana Rumi dia bahasa Parsi ya. Baik, bagaimanakah? Baik, mana mungkin Allah Ta'ala baharu? Mana mungkin Allah Ta'ala harus wujud? Allah wajib wujud. Allah Ta'ala ni kidam, takkan dia makhluk. Subhanallah. Itu dia kata, macam mana? Kaifa? Mana boleh macam ni? Mana mungkin Allah Ta'ala baru? Mana mungkin Allah Ta'ala binasa? Mana mungkin dia duduk atas aras? Mana mungkin dia berhajat ke aras? Mana mungkin dia ambil makhluk sebagai tempat manfaat dia? Bodoh apa ni? Itulah ajak ke depan sikit. Ajak ke depan sikit.
Lepas tu kita muskil orang-orang yang tak ada akal tu. Macam Wahabi tu. Macam mana dia boleh fikir ketuhanan macam tu punya bodoh. Dia ingat Tuhan ni bodoh macam dia lah. Bohbi pasal gitu. Kita boleh orang Wahabi kan. Ha. Kaifa. Kaifa. Hantar. Orang macam kau ni tak layak sepatutnya pahaman macam ni. Apa namanya bodoh macam tu kan. What the hell is going on with you? Oh, bunyi orang putih ke? Baik. Jadi macam mana boleh berlaku macam ni? Baru saja kita duk berlepas duk cerita Allah Ta'ala duk kidam tadi. Ni, baru saja berlaku. Kita duk berlalu. Baru saja berlalu. Wajib kidam dah bakar Allah Ta'ala. Dah wajib kidam tentulah wajib bakar. Apa dah ni? Tiba-tiba kata Allah Ta'ala hancur dah binasa. Merepet semua. Dasar. Oh, dasar apa? Dasar tak faham. Dasar merepet, dasar pahaman salah. Baik. InsyaAllah sambung nanti. Wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis. Wallahu a'lam. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله. اللهم صل أفضل صلاتنا على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك